سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Surah Al-Munafiqun ayat 9, 10 dan 11. Muslimin muslimat, saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaannya, dengan rahmatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan saki-baki kehidupan kita yang ada. Comanya adik kakak, bila sebut baki ni, tak ada siapa tahu banyak mana lagi baki hak tinggal. Umur kita manusia ni memang gitu. Kita hidup artinya ada lagi baki umur kita ni. Tapi kalau orang tanya banyak mana lagi ustaz, baki umur ustaz, hamba tak boleh royak. Kau ada boleh royak sini weh, cakap tanya. Kata aku ada lah. Hamba ustaz ada 2 bulan lebih sikit lagi. Tak ada. Kita serupa dengan telefon. Telefon ni kita cah penuh bateri dia. Kita guna atau mesej kecek ke apa-apa je korang sabar susu tinggal lek bobo nyala. Mana? Habis tu gak pakai mampu. Kita boleh royak telefon hamba ni dalam segi lagi mampu lah ni. Sebab hayak dia tu, bar dia tu, dia tunjuk. Kita tak ada. Tak nampak kat kadai ni. Naik ke mana? Tak lama dah nemo weh. Satu bar lagi ada atas kadai tu. Tak ada. Maka sebab itulah dia kata, bila kita tidak tahu kita ni mati bila, maka kita perlu buat persiapan setiap masa. Setiap masa kita kena buat persiapan untuk menghadapi mati. Jangan sekali-kali kita ni duk serah, lambat kali mati, boleh berkali jaga-jaga buat maksiat, jangan. Jangan adik kakak. Sebab apa dia takut-takut tengah buat maksiat tu, kita akan mati dalam keadaan buat maksiat. Su'ul khatimah, saja-saja. Kita ni ahli masjid, kita ni ahli jemaah, kita ni tiap-tiap minggu mari congok depan ni, Pak Tok Guru ni, puluh-puluh tahun dah. Tapi hari tu tak tahu guano, nyesera nak masuk royal. Ke mana? Gi Kuala Lumpur masuk Mid Valley. Gi apa nama ni? Gi Permata Pauh tu. Gi Permata Pauh ada di seberang Jaya tu ada pusat membeli belah Sunway dia panggil. Tingkat 3 Sunway ni ada Golden Screen Cinema. Ke mana? Gi tengok-tengok, susuk lala ni. Ke mana? Susuk. Tengok-tengok tak ada orang kenal bakal aku Permata Pauh ni. Kalau kota baru tak boleh masuk raya, orang pakat kenal belakang. Ke mana? Gilah beli tiket 7 riyal, masuk duk oleh panggung raya, habis nyawa, mati tengok raya. La ilaha illallah. Kita tak tahu ni, tapi kalau kita buat mati, Allahu akbar. Gagal kota baru ustaz je tak ada dah ustaz je. Mati bila? Mati 2-3 hari lepas dah. Mana Permata Pauh? Dalam panggung raya. Dalam panggung raya. La ilaha illallah. Punuh ni kakak. Sebab itulah kita ni jangan sekali-kali kita ambil satu juzuk dalam hidup kita ni untuk kita buat maksiat. Kalau takdir kita mati tengah buat maksiat, Allahu akbar. Kita kena berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tolonglah ya Allah, musudah hidup aku ni dengan kesudahan yang baik. Jangan kamu sudah hidup aku ni dengan kesudahan yang jahat. Adik kakak kita tak tahu. Ambo sendiri tak tahu, adik kakak semua tak tahu kita ni mati belah mana. Ambo dah sebut sama, sejahat-jahat Saddam Hussein. Kita kenal Saddam Hussein ni jahat.
bunuh ulama, bunuh rakyat dia, pemimpin yang zalim dan kejam. Tapi kita semua tahu Saddam Hussein menghembuskan nafasnya terakhir di atas kalimah la ilaha illallah. Tengok dia naik bawa tempat gantung tutup tali tekuk tutup kepala, mengucap dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jatuh. Mati Saddam Hussein mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ada mari dengan kuliah tiap minggu dia kata mati belakang lagi siapa kita tak tahu. Mati belakang lagi tahik kita tak tahu. Sebab itulah jangan sekali-kali kita ni menggunakan hidup yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita dengan buat maksiat walaupun sedikit. Tadi kata rahmati Allah. Amos sebut sama kalau sejarah. Kita baca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia ni nak menghadapi maut. Nabi sakit berat dalam 2 hari setengah. Kau tak boleh bangun, tak boleh pergi masjid. Pakai semaya di rumah. Dalam masa 2 hari setengah ni Nabi tak pergi masjid, Nabi diriba oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada bekas air tepi, Aisyah celuk tangan, gosok atas kepala. Celuk tangan gosok atas kepala, gosok dada. Nabi mentah-mentah pesel. Ni 2 hari setengah gitu keadaan Nabi. Ketika hari Nabi nak wafat, ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu rumah Nabi. Anak Nabi Fatimah pergi buka pintu. Amin. Emergency orang sakit ni WEG 5544 warna merah. Sila alih kenderaan. WEG 5544. Sila alih Ketika hari Nabi ni nak wafat, orang ketuk pintu rumah Nabi. Fatimah hari Nabi pergi buka. Buka-buka, dia pilih satu orang-orang yang dia tak pernah kenal. Tengok-tengok, bukan orang Madinah ni. Kalau orang Madinah, dia kenal. Kawan duduk main gelawak, bukan orang Madinah. Maka dia tanya, kata saudara nak apa dia? Jawabnya kawan itu, saya nak temu dengan Rasulullah. Anak Nabi jawab, kata minta maaf lah, Rasulullah sedang sakit, dia tak boleh jumpa dengan siapa-siapa. Tutup pintu. Aku nak masuk, ketuk pulak. Assalamualaikum, bagi salam. Buka pintu, kelih-kelih tak ada pulak. Saudara nak apa dia? Saya nak temu dengan Rasulullah. Minta maaf lah, Rasulullah sedang sakit tenak ni, dia tak boleh jumpa, tidak menerima tetamu. Sedang dok buah ni Nabi dengar. Nabi dengar. Nabi tanya, wahai Fatimah, siapa hok mari tu? Fatimah kata, wahai Rasulullah, hok mari tu aku tak tahu siapa dia. Aku tak aja kelih dia di Madinah ni. Tapi bila aku tengok muka dia, aku jadi geru. Fatimah kata, bila aku kelih muka dia ni, aku jadi geru. Mari dah kenali. Jawab Rasulullah, wahai Fatimah, itulah malaikat maut yang mari untuk mencabut nyawa aku. Dengar malaikat maut dia kata, rebah ping, pesel. Fatimah ni pesel. Bukan kerana takut pada malaikat maut, tapi dia mikir mari dah malaikat maut untuk mencabut nyawa ayah dia ni. Mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana terlalu sedih, rebah. Sedar-sedar Fatimah tengok-tengok malaikat maut ni duduk di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di kepala caca. Malaikat maut tanya Nabi, wahai Rasulullah, aku diutuskan oleh Allah untuk bertanya kamu, adakah kamu nak teruskan hidup kamu ataupun nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Rasulullah adik kakak, Allah Taala beri peluang pada Nabi. Allah Taala tanya Nabi nak hidup lagi ke lagu mana ni? Royak ni. Kalau nak hidup lagi, malaikat maut nak klik, temu Allah royak, Nabi nak hidup lagi. Kalau mu nak mati, maka mereka maut ni akan bawa roh Nabi temu Allah Taala. Nabi jawab mereka, Nabi kata Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Nabi buat pilihan, Nabi kata aku nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nyawa Nabi dicabut dan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amo nak sebut gapo dia kata amo nak sebutnya ni, Nabi ni mari, dia tak tahu malaikat nak mari nak cabut nyawa dia. Bila diberi pilihan, Nabi sanggup untuk dicabut roh dia, temu dengan Allah kerana Nabi sangat-sangat rindu ke Allah Taala. Walau kita lah klik dengan ngajar lepas ni pukul 10.30. Beli lauk lebih kurang pukul 11 sebelum pergi jemaah, nyanyi depan TV. Kawan, tengok TV lebih kurang, bunyi loceng pintu rumah kita. Tong tong, bunyi loceng. Anak kita pergi buka pintu. Bobe dok kecil.
Siapa dia, Mak? Kita tanya. Tahu ayah dia kata dia malaikat maut. Mari nak temu ayah ni, nak tanya ayah nak mati kau tak sih lagi ni. Gimana? Dia mari tanya ni, ayah nak mati lagi kau tak sih. Adik kakak lagu mana? Tak adik kita lagu tu. Salah habis sudah. Bangun pakai peluh ke mana? Rayak kata, oh mentah nu. Pada orang sakit lama dah li ulu tu. Kata dia ada dulu dah mati ya. Kita ni royak ke malaikat maut pada orang li ulu mati. Sakit lama dah, biar dia dulu dah mati je. Tak sih mati lagi dia kakak. Sah dah bukan adik kakak. Katanya apa tak sih mati lagi. Kita belum yakin dengan persiapan, dengan persediaan, dengan bekal yang kita ada. Itulah kesilapan yang kita buat selama ni adik kakak, sebab kita tidak bersedia untuk menghadapi mati. Bila diberi pilihan nak mati tak sesah, kita pakai jawab tak sih. Takut kita masih belum cukup persediaan. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan baca 2-3 ayat dalam surah Al-Munafiqun.